Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat saya ucapkan kepada para penonton RTM TV1 khususnya. Anda bersama saya Nur Alis Kiki untuk highlights Petronas Letua di Langkawi 2019 edisi ke-24. Kita recap sikit tentang kejayaan semalam, peringkat kedua daripada Senawang menuju ke Melaka, di mana satu kejayaan telah dicipta sekali lagi bagi pelumba Malaysia, itu Haris Saleh dari pasukan Terengganu Ing TSG, berjaya menawan peringkat kedua, berjaya menjadi juara peringkat kedua. Kali pertama dimenangi oleh Anwar Manan pada tahun 2010 di Port Dickson. Dan untuk hari ini tak banyak perubahan untuk pemegang-pemegang jersey, hanya jersey putih bertukar tangan kepada pelumba daripada KSPO Bianchi, itu Kim Jae-hoon. Untuk peringkat ketiga pada hari ini, pelumba-pelumba akan berlepas daripada Muar menuju ke Putrajaya, dan pada pagi ini kita akan dilepaskan oleh YB Menteri Belia dan Sukan YB Tuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Hari ketiga dari Muar ke Putrajaya sejauh 152.9 km yang pastinya hanya melengkapkan satu pendakian dan 3 zon pecutan. Pasti ada perubahan dari segi perebutan jersey semasa yang akan cuba dipertahankan. Semalam Alhamdulillah dapat menang. Think match banyak membantu saya semalam. Macam mana ekspektasi untuk ini hari pula? Hari ini kita cuba lagi masuk. Kalau ada rezeki untuk peluang untuk podium, saya cuba lagi hari ini. Antara barisan para pelumba hanya tinggal 122 setelah semalam 124 menyaksikan persaingan semakin mengecil, namun perebutan kejuaraan keseluruhan masih lagi terbuka kerana laluan terpanjang paling sukar Queen Stage akan berlangsung sehari selepas ini. Yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pasti menceriakan suasana pagi permulaan di Bandar Muar. Seperti biasa, 4 penyandang jersey semasa yang akan diberikan penghormatan untuk berada di barisan paling hadapan untuk memulakan kayuhan peringkat yang ketiga ini dengan neutral zone 5.4 km. Tepat jam 12.30 hari, para peserta dilepaskan dengan penghormatan sekali lagi diberikan kepada penyandang jersey semasa, khususnya kepada Marcus Curley dari Sapura yang sekarang ini menguasai peringkat pertama dan kedua untuk mengekalkan jersey tersebut, sambil Michael Freeberg selaku pelumba di tempat kedua terbaik di belakang Marcus Curley merupakan pemegang jersey hijau semasa untuk perlumbaan kali ini. Sebaik saja melepasi perlumbaan sebenar, menyaksikan bagaimana pencaturan yang pasti berbeza pada hari kedua dan pertama, di mana pendekatan berdasarkan kepada laluan harus diambil kira untuk beberapa pasukan yang belum lagi menyelah selepas 2 pasukan dari negara, iaitu pasukan Sapura dan juga TSG menguasainya di peringkat pertama dan kedua. Bagi para pelumba, yang penting ialah mereka bersedia untuk menamatkan perlumbaan ini bagi persediaan yang rapi pada peringkat Queen Stage yang akan berlangsung pada hari keempat. Sebagaimana biasa, pergerakan agresif dipamerkan. Menanti siapakah yang akan bergerak lebih awal untuk meninggalkan peloton menjadi satu pertanyaan yang pasti akan terjawab sebaik saja mereka melepasi jarak 5.4 km. Bagi penyandang jersey merah genting, Angus Lyon dari Oliver pasti akan cuba mempertahankan jersey tersebut, sekurang-kurangnya memungut satu mata bagi mengekalkan jersey itu hinggalah peringkat yang cukup mencabar selepas ini. Namun begitu, sebaik saja dilepaskan. Perhatikan 2 pelumba yang berjaya melakukan attack terlebih dahulu, pelumba dari Giant dan juga pelumba kebangsaan yang cuba meninggalkan lalain kelompok besar di awal persaingan ini. Persoalannya, mampukah mereka mengekalkan momentum kelajuan lebih tinggi bagi memastikan hasrat memungut mata dalam 3 sprint dan 1 kom berhasil. Jadi inilah 3 pelumba selain daripada Sofian Nabil,
Kita menyaksikan bagaimana Kwong Sion Hong dari KSPO di belakang sekali berada di tempat kedua, sambil seorang lagi pelumba dari Giant yang turut mengintai peluang yang pastinya akan cuba memuat semata sebanyak mungkin di zon pecutan, iaitu Shi Heng. Persaingan di antara tiga kelompok ini, tiga pelumba ini pastinya akan menyaksikan bagaimana percaturan mereka menuju ke sprint yang pertama yang akan berlangsung di Sempang Ampat pada jarak 72.6 km. Jelas pelumba kebangsaan yang pernah beraksi bersama pasukan Forca Armski Racing pada musim lalu, kali ini dipanggil untuk menyarung jersey kebangsaan kerana pasukan Forca tidak mengambil bahagian pada edisi kali ini. Namun begitu tumpuan pastinya terarah bagaimana pasukan Sapura yang akan cuba melindungi penyandang jersey kuning semasa, Marcus Cooley, yang pastinya akan dicabar pada perlumbaan hari yang ketiga ini. Pun begitu, persaingan tiga penjuru di antara pelumba-pelumba di bahagian hadapan pastinya menarik untuk mereka merebut tiga zon pecutan. Apakah mereka akan membahagikannya ataupun ada pelumba yang akan dominan dalam ketiga-tiga pecutan tersebut. Sambil kita melihat bagaimana kelompok Palaton tidak banyak memberi aksi tindak balas, mereka sekadar melakukan kayuhan bersahaja dengan penguasaan kawalan di bahagian hadapan dilakukan oleh pelumba-pelumba dari pasukan tim Sapura, pasukan yang sekarang ini memegang jersey kuning dan juga jersey pecut semasa. Sambil kita melihat bagaimana tiga pelumba yang sekian lama melakukan pecutan, apakah mereka berhasil selepas ini. Kedudukan tiga pelumba ini yang terus mengekalkan jarak yang agak selesa di peringkat awal, menyaksikan bagaimana Palaton tidak langsung berikan tidak balas, memberikan keselesaan untuk mereka untuk terus melakukan kayuhan. Seterusnya attack yang lebih baik dapat dilakukan bagi memastikan jarak yang lebih selesa untuk pungutan mata di antara pertengahan perlumbaan ini. Jelas kita melihat bagaimana hasil pecutan awal dilakukan oleh Sofian Nabil yang cuba melakukan attack bagi meninggalkan Kwong Sion Hong yang sekarang ini berada di tempat kedua untuk zon pecutan yang pertama, dan hasilnya beliau berjaya meraih 5 mata penuh meninggalkan Kwong Sion Hong di tempat kedua, manakala Shi Heng dari pasukan Giant di tempat ketiga. Sambil mata terakhir dimiliki oleh Michael Freiberg dari pasukan Pro Racing Sunshine Coast yang menjadikannya 23 mata hingga setakat ini. Sambil Palaton mengambil kesempatan untuk menggunakan peluang sebaik mungkin kerana mereka perlu untuk mengejar dengan jarak yang selesa ditinggalkan oleh kelompok ini. Suatu ketika mereka meninggalkan hingga 10 minit 20 saat, dan pastinya pecutan seterusnya menjadi perhatian kerana mereka akan memecut sebelum menuju ke Lubuk Cina sebagai sprint yang kedua menyusul selepas ini. Dan keputusannya menyaksikan bagaimana sekali lagi kejayaan Sofian Nabil untuk membuat 5 mata maksimum, menjadikan 10 di tempat yang pertama. Di tempat kedua ialah pelumba dari Giant, manakala Kyong Song Yong dari KSPO di tempat yang ketiga. Perjalanan ketiga-tiga pelumba ini berterusan apabila mereka terus cuba untuk melakukan attack ataupun mengekalkan kedudukan itu. Namun jelas Palaton sekarang ini mula mempertingkatkan kayuhan dan kelajuan menuju 20 km terakhir. 4 jam 25 minit 37 saat mereka berkayuh, menyaksikan bagaimana secara keseluruhan kedudukan Angus Lion dari pasukan Oliver dengan 35 mata, hasil 1 mata. Menerusi pendakian pastinya akan cuba untuk mengekalkan jersey itu, kerana selepas ini tidak ada lagi pendakian untuk menamatkan peringkat yang ketiga. Sebagaimana biasa, keadaan dalam Palaton tidak banyak berubah. Mereka masih lagi belum menunjukkan sebarang asakan awal bagi menangkap kedua-dua pelumba ini, kerana Sofian Nabil terpaksa melepaskan kedudukannya sebelum diperangkap dalam kumpulan besar menuju 14 km terakhir. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Shi Heng dan juga Kyong Son Yong memaksa mereka untuk mengeras segala kudrat untuk memastikan usaha di peringkat awal berhasil, khususnya menuju ke garisan penamat yang menawarkan 15 mata maksimum. 27 saat dari hampir 11 saat di pertengahan.
menyaksikan bagaimana hasrat kedua pelumba ini seakan tidak berhasil apabila Zinovic dari pasukan St. George berjaya menangkap mereka terlebih dahulu, meninggalkan peloton tidak jauh di belakang. Menuju 8 km terakhir, defisit semakin mengurang. 18 saat memisahkan antara 3 pelumba dan peloton yang dijangka akan memakan ketiga-tiga pelumba itu sebelum menuju ke kesan penamat. Pada peringkat ini jelas menyaksikan bagaimana pasukan Sapura yang akan cuba mengawal di bahagian hadapan peloton bagi melakukan protection, bagi memastikan jersey kuning yang dimiliki oleh Kuli mampu untuk dipertahankan hingga ke peringkat yang keempat nanti. Jarak di antara ketiga pelumba ini semakin mengecil, khususnya apabila menuju 6 km terakhir. Di sinilah kita dapat melihat bagaimana para pelumba dari kelompok besar ini berjaya untuk menangkap 3 pelumba yang cuba memisahkan diri bagi menjadikan sekali lagi bunch sprint besar kemungkinan terjadi sebagaimana pada peringkat yang kedua sebelum ini.